laut nanti. Baik, terima kasih. Kita sedia maklum negara akan dilanda monsun timur laut tidak lama lagi dan kita kini berada dalam fasa peralihan monsun. Dan untuk kita mengetahui tahap kesiagaan dan tahap persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat, saya nak bersama-sama dengan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Tuan Abdul Khair Osman. Baik Tuan, bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Tuan. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi bersama saya dan penonton di Selamat Pagi Malaysia kesiapsiagaan dan juga persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk kita menghadapi monsun timur laut. Terima kasih. Bagi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, sebenarnya kita telah membuat perancangan strategi, iaitu kita melihat kepada bermula daripada hari Sabtu yang lepas, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melancarkan Lock Day atau MTL sempena bulan ataupun bulan pelancaran kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Di pihak JBPN Negeri Sembilan, kita telah mengenal pasti beberapa kawasan, iaitu melalui info yang kita terima daripada JPS sebanyak 120 kawasan hotspot, di mana kita juga telah menggerakkan aset-aset ke kawasan-kawasan tersebut, dan juga bersama-sama juga kita telah mengatur gerak sumber manusia di kawasan-kawasan tersebut. Untuk setakat ini, apa yang kita telah laksanakan ini adalah berdasarkan kepada keperluan di sesuatu kawasan lokaliti, dan di pihak kami JBPN Negeri Sembilan, kami sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku kejadian banjir sama ada di Negeri Sembilan ni biasanya kejadian banjir kilat lah. Jadi maka atur gerak akan dilaksanakan dengan cepat dan berkesan lah. Itu di pihak kami. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi berapa ramai anggota dan juga aset yang akan dikerah untuk kita menghadapi monsun timur laut. Okey, buat masa ini jumlah keanggotaan kami adalah seramai 1,200 orang, merangkumi pasukan bomba sepenuh masa, dan juga kita ada pasukan bomba bantuan dan juga bomba sukarela seramai 1,200 orang lah total semuanya. Yang mana aset-aset logistik kita mempunyai 32 aset bot penyelamat, dan juga dalam masa yang sama juga kita juga telah memastikan bahawa selain daripada bot juga kita juga aset-aset seperti life jacket dan juga seperti cutter dan mana-mana yang diperlukan dalam operasi banjir itu, maka kita telah pastikan bahawa ianya dalam keadaan baiklah. Dan memang kami pun, saya pun telah mengarahkan semua sebanyak 20 balai untuk bersiap sedia sekiranya berlaku banjir, maka kita boleh laksanakan tugasan dengan begitu cepat. Baik Tuan, nasihat Tuan kepada orang ramai, orang awam. Ya. Okey, nasihat saya kepada orang awam ataupun penduduk yang tinggal berhampiran dengan kawasan-kawasan banjir ni, pertamanya apabila berlakunya kejadian ataupun hujan yang kita tengok, dia ada signal sebenarnya. Kalau berlaku je trend air menaik, maka sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa untuk pindah, maka hendaklah dipindah-pindahlah dengan dalam keadaan segera. Terutamanya bagi isi rumah yang mempunyai warga emas, kanak-kanak OKU dan sebagainya, ataupun yang memerlukan bantuan, maka tindakan segera perlu dibuat. Dan selain itu juga dokumen-dokumen penting hendaklah disediakan terlebih dahulu awal sekiranya berlaku, maka mudah dicapai dan dibawa. Dan selain itu juga kita perlu juga memadamkan bekalan elektrik lah di rumah sebagai langkah-langkah keselamatan daripada segi aspek keselamatan kebakaran. Baik Tuan, terima kasih dengan perkongsian itu tadi. Baik, itu saja dapat saya kongsikan bersama anda dari Negeri Sembilan. Saya Hana Adlina Satun Ahmad, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Hana dari Negeri Sembilan.